Dalam video ini, Cikgu akan terangkan bab 8 garis dan sudut dan subtopik 8.3 sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Garis selari ditandakan dengan anak panah, seperti ini yang sehala. Sebagai contoh kamu tengok gambar raja di sini, ada garisan AB dan juga ada sepasang garis selari yang berwarna biru ini dan ditandakan dengan arah anak panah sehala. Contoh garis selari seperti yang ditunjukkan dalam raja di sini. Garis AB dan garis CD adalah selari. Begitu juga dengan contoh yang kedua, garis MN dan garis PQ adalah selari. Dan contoh yang ketiga, kita dapat tentukan garis selari, pasangan garis selari. Perhatikan, berdasarkan contoh dalam raja di sini untuk yang ketiga ini, kita boleh kenal pasti pasangan garis yang selari adalah berdasarkan tanda anak panah sehala tersebut. Contoh yang pertama di sini, garis VUTS dan garis PQR adalah selari. Selain itu, tanda yang kedua pula, perhatikan garis WQ dan juga garis TR juga selari. Seterusnya, garis rentas lintang pula ialah garis lurus yang bersilang dengan dua garis atau lebih garis lurus. Sebelum ini Cikgu ada terangkan dengan kamu garis yang bersilang. Contoh ada dua garis lurus di sini memotong antara satu sama lain, maksudnya ini adalah garis bersilang. Manakala garis rentas lintang pula adalah garis lurus yang bersilang dengan dua garis atau lebih. Sebagai contoh, garis AB ini bersilang dengan dua garis lurus, maka ini dipanggil sebagai garis rentas lintang. Kalau satu garisan saja bersilang, itu kita cuma panggil sebagai garis bersilang. Tetapi kalau bersilang dengan dua atau lebih garis lurus, maksudnya itu kita panggil sebagai garis rentas lintang. Perhatikan contoh di sini. Garis berwarna hitam ini ialah garis selari berdasarkan arah anak panah yang ditunjukkan. Dan juga garis PQ ini kita labelkan sebagai garis rentas lintang. Kerana garis PQ ini bersilang dengan tiga garis lurus. Begitu juga dengan contoh yang kedua di sini. Garis PQ ini adalah garis rentas lintang kerana garis ini bersilang dengan dua garis lurus. Contoh 1. Salin setiap raja yang berikut dan labelkan garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB, kemudian lukis satu garis rentas lintang yang lain dan labelkan garis itu sebagai PQ. Contoh di sini kita mau tentukan garis rentas lintang dan labelkan sebagai AB. Perhatikan garis lurus di sini. Ada satu garisan yang memotong tiga garisan di sini, tiga garis lurus ini, maka garis ini kita kenali sebagai garis rentas lintang dan labelkan sebagai AB. Kemudian lukis satu lagi garis rentas lintang yang lain dan labelkan sebagai PQ. Kita boleh buat asalkan memotong ataupun bersilang dengan dua garis lurus atau lebih sudah memadai untuk dikenali sebagai garis rentas lintang. Maka kita boleh labelkan ini sebagai PQ. Contoh B pula, ada dua garis di sini. Namun garis yang Cikgu tunjukkan ini bukan garis rentas lintang kerana cuma bersilang dengan satu garis lurus sahaja. Maka yang ini ialah garis rentas lintang dan kita boleh buat satu lagi garisan untuk garis rentas lintang dan labelkan sebagai PQ. Seterusnya, contoh yang ketiga pun sama. Garis rentas lintangnya ialah garis AB ini yang memotong tiga garis lurus. Manakala garis di tepi ini bukan garis rentas lintang kerana garis ini cuma bersilang dengan satu garis lurus. Kemudian boleh buat satu lagi garis rentas lintang yang lain dan labelkan sebagai PQ. Contoh 2, bagi setiap raja yang berikut, tentukan sama ada garis yang dilabel PQ ialah garis rentas lintang atau bukan. Berikan justifikasi anda. Garis PQ ini ialah garis rentas lintang kerana bersilang dengan dua garis lurus. B pula, garis PQ ini juga dikenali sebagai garis rentas lintang. Walaupun mempunyai arah anak panah yang menunjukkan garis ini adalah garis lari, namun garis PQ ini adalah garis rentas lintang kerana bersilang dengan dua garis lurus yang lain. Untuk C pula, garis PQ bukan garis rentas lintang kerana hanya bersilang dengan satu garis lurus sahaja. Seterusnya, apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari, maka sudut sepadan, sudut berselang-seli dan sudut pedalaman akan terhasil.
Oke, sebagai contoh di sini, perhatikan garis rentas lintang AB bersilang dengan garis selari MN dan juga garis PQ. Oke, kita perhatikan untuk contoh sudut sepadan dahulu. Cikgu akan tunjukkan untuk sudut sepadan. Oke, untuk sudut sepadan, cara untuk kamu perhatikan di mana pasangan sudut sepadan tersebut. Oke, contoh, cikgu tuliskan satu sudut di sini yang terhasil dan cikgu labelkan sudut E. Oke, sudut E ini mempunyai pasangan sudut sepadan di kedudukan yang sama pada garis selari yang seterusnya. Oke, contoh di sini cikgu labelkan ini sebagai I. Oke, perhatikan sudut E dan sudut I ini kedudukannya adalah sama, cuma berada pada garis selari yang berbeza sahaja. Maka sudut E dan sudut I ini mempunyai nilai yang sama. Ciri-ciri sudut sepadan, nilai kedua-dua sudut tersebut adalah sama. Oke, selain itu contoh lain lagi. Contoh kita labelkan bahagian sini dan sudut ini tandakan sebagai sudut B dan sudut sepadannya di kedudukan yang sama pada garis selari yang berlainan dan boleh labelkan sebagai F. Maka sudut B sama dengan sudut F. Selain itu boleh juga buat satu lagi sudut di sini, labelkan sebagai C dan satu lagi sudut di sini kita boleh labelkan sebagai G. Oke, maka sudut C dan juga sudut G ini juga mempunyai nilai yang sama kerana sudut ini adalah sudut sepadan. Oke, dan yang terakhir, kita boleh kenal pasti pasangan sudut sepadan. Contoh kita labelkan sudut ini ialah sudut D dan pasangan sudut sepadannya di bahagian bawah sama juga dan labelkan sebagai sudut H. Maka sudut D mempunyai nilai yang sama dengan sudut H. Seterusnya pula untuk kita mengenal pasti sudut berselang-seli. Oke, perhatikan contoh yang sama. Oke, kaedah yang paling mudah untuk kamu menentukan sudut zigzag adalah menggunakan huruf Z. Oke, sama ada huruf Z yang normal ataupun boleh terbalikan huruf Z tersebut. Oke, dengan syarat ini ialah garis selarinya. Maka sudut selang-seli yang terbentuk adalah di bahagian bucu. Oke, seperti ini. Maka kalau kita perhatikan garis selari di sini, MN dan juga PQ dan juga garis rentas lintang AB ini, maka pasangan sudut berselang-seli yang pertama yang kita boleh tentukan adalah di bahagian ini dan juga bahagian sebelah kanan ini. Oke, yang cikgu labelkan dengan warna hijau ini adalah pasangan sudut berselang-seli. Oke, seperti huruf Z. Maka kita boleh labelkan contoh sudut di sini ialah sudut E dan sudut ini pula sudut B. Maka boleh tuliskan sudut E mempunyai nilai yang sama dengan sudut B. Okey, untuk sudut berselang-seli sifatnya juga sama seperti sudut sepadan, yaitu pasangan sudut tersebut mempunyai nilai yang sama. Okey, selain itu satu lagi contoh sudut berselang-seli kita boleh buat di bahagian sini. Contoh labelkan sebagai C dan pasangannya pula di bahagian bawah sebelah kiri dan labelkan sebagai D. Maka sudut C sama dengan sudut D kerana sudut berselang-seli. Seterusnya untuk mengenal pasti sudut pedalaman pula. Okey, sudut pedalaman kita boleh kenal pasti bentuknya kalau tadi seperti bentuk huruf Z. Okey, sudut pedalaman sama ada seperti bentuk U, bentuk N ataupun bentuk huruf C. Okey, contoh seperti ini. Maka sudut pedalaman akan terbentuk daripada garis selari tersebut di bahagian dalam. Okey, contoh seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar raja yang cikgu lukis ini. Di bahagian dalam untuk kedua-dua garis selari tersebut akan membentuk sudut pedalaman. Okey, sudut pedalaman kalau kita tambahkan pasangan sudut pedalaman tersebut nilainya adalah sama dengan 180 darjah. Okey, itu sifat untuk sudut pedalaman. Okey, berdasarkan contoh di sini kita boleh tentukan pasangan sudut pedalaman tersebut. Contoh untuk garis selari MN dan juga garis selari PQ. Maka sudut pedalamannya yang terbentuk yang pertama adalah di bahagian sebelah kiri ini. Okey, kedua-duanya di bahagian dalam untuk garis selari ini. Contoh cikgu labelkan E dan juga sudut B. Okey, sifatnya tadi cikgu sudah terangkan yaitu
Dua pasangan sudut ini kalau kita tambahkan nilainya ialah 180 darjah. Maka sudut E tambah dengan sudut B sama dengan 180 darjah. Okey, satu lagi pasangan sudut pedalaman yang boleh kita tentukan di sini. Okey, bahagian sudut yang cikgu tandakan dengan warna hijau ini. Dan boleh labelkan C dan juga D. Okey, sudut C tambah dengan sudut D juga menghasilkan 180 darjah. Okay, contoh 3, salin setiap raja yang berikut, terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel sebagai A dan B ialah sudut sepadan, sudut berselang-seli ataupun sudut pedalaman. Kemudian tandakan dengan C dan D sudut lain yang sama jenis. Okay, sudut A dan B berada di bahagian dalam kedua-dua garis selari ini, maka sudut A dan B ialah sudut pedalaman. Okay, kemudian tandakan pasangan untuk C dan D untuk sudut yang sama jenis. Okay, contoh cikgu tandakan di bahagian sini sudut C dan pasangan lainnya ialah di bahagian bawah sudut D. Okay, C dan D ini ialah sudut sepadan. Okay, untuk contoh B pula, sudut A dan sudut B ini kalau perhatikan pada garis rentas lintang ini kedudukannya sama, cuma berada pada garis selari yang berbeza. Maka sudut A dan B adalah sudut sepadan. Okay, kemudian tandakan pasangan untuk C dan juga sudut D. Okay, boleh gunakan sudut pedalaman juga, C dan juga labelkan D. Maka ini ialah sudut pedalaman. Okay, contoh seterusnya, sudut A dan juga sudut B, kalau kita perhatikan seperti huruf Z di sini. Okay, maka ini ialah sudut berselang-seli. Salin setiap raja yang berikut dan tandakan sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan. Okay, perhatikan sudut A dan P ialah sudut sepadan, maksudnya kedudukannya sama, cuma berada pada satu lagi garis yang selari. Okay, contoh di sini sudut A berada di bahagian ini dan perhatikan satu lagi garis selari di bawah ini, maka kedudukannya sama saja, letakkan di bahagian bawah garis selari tersebut. Maka labelkan sudut ini sebagai sudut P. Sudut A dan P ialah sudut sepadan. Seterusnya untuk contoh B pula, kita tengok soalan nombor 1 ini. Sudut A kedudukannya berada di sini dan pada garis selari kita boleh tandakan sudut P di bahagian ini ataupun di bahagian garis selari yang ketiga ini. Okey, sama saja antara dua ini kamu boleh tandakan di mana-mana bahagian kerana nilai di bahagian ini adalah sepadan dengan nilai A. Seterusnya yang kedua, sudut Q jika B dan Q ialah sudut selang-seli. Okey, sudut B berada di sini dan pasangannya ialah sudut Q, sudut berselang-seli. Okay, perhatikan garis selari, maka sudut selang-selinya di bahagian atas sini. Okay, dan labelkan sebagai Q. Sama juga untuk soalan B. Okay, garis selang-selinya kita boleh tandakan di bahagian sini dan labelkan sebagai Q. Okay, yang ketiga sudut R jika C dan R ialah sudut pedalaman. Okay, perhatikan sudut C berada di bahagian sebelah sini. Dan pada garis selari yang seterusnya, okay, sudut tersebut perlu berada di bahagian dalam untuk kedua-dua garis selari tersebut. Okay, maka kita boleh labelkan ini sebagai R. Okay, sama juga untuk soalan B ini, perhatikan pasangan sudut pedalaman untuk C, yaitu R, boleh labelkan di bahagian ini. Okay, ataupun sudut itu kamu boleh juga labelkan di bahagian sini dan tandakan R dengan syarat abaikan nilai garis selari yang kedua di sini. Seterusnya kita hendak menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut pedalaman, sudut sepadan dan juga sudut selang-seli. Okay, contoh 5, bagi setiap raja yang berikut tentukan sama ada garis PQ dan garis RS adalah selari atau tidak. Okay, perhatikan garis PQ dan juga garis RS. Okay, contoh sudut yang diberi di sini adalah sudut selang-seli. Okay, nilai sudut ini adalah sama, maka garis PQ dan juga garis RS adalah selari. Okay, contoh B pula.
Garis PQ dan garis RS juga adalah selari berdasarkan contoh sudut di sini. Sudut di sini ialah sudut sepadan dan nilai kedua-dua sudut adalah sama. Maka PQ dan RS adalah selari. Seterusnya untuk C pula, garis PQ dan juga garis RS. Kita dapat kenal pasti. Yang pertama adalah nilai sudut di garis PQ dahulu. Kita perlu cari sudut yang berkaitan dengan sudut pada garis RS ini. Maka kita akan gunakan nilai sudut di bahagian ini. Nilai sudut di bahagian ini ialah 120 darjah. Macam mana boleh dapat 120 darjah ini? Perhatikan bahagian ini. Ini ialah garis bersilang. Garis bersilang tersebut akan menghasilkan sudut bertentangan bucu. Sudut bertentangan bucu nilainya adalah sama. Jadi nilai sini adalah sama dengan nilai di bahagian luar ini, yaitu 120. Dan sekarang perhatikan sudut 120 darjah ini dan juga sudut 124 darjah berdasarkan cirinya ialah sudut sepadan. Namun nilai kedua-dua sudut di sini adalah tidak sama, maka garis PQ dan RS adalah bukan garis selari. Seterusnya penentuan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Contoh 6. Raja di bawah menunjukkan EF dan GH ialah garis lurus. Cari nilai A, B, C dan D. Untuk nilai A, perhatikan garis selarinya ialah AB dan juga CD. Perhatikan nilai A adalah sepadan dengan sudut 76 darjah di sini. Maka sudut A sama dengan 76 darjah. Seterusnya untuk sudut B pula. Sudut B ialah sudut bertentangan bucu dengan sudut C. Maka kita tentukan dahulu nilai sudut C. Nilai sudut C tambah dengan sudut 110 darjah ini ialah sudut pedalaman. Maka sudut C tambah dengan 110 darjah sama dengan 180 darjah. Maka sudut C nilainya ialah 180 darjah tolak dengan 110 darjah. Sudut C nilainya sama dengan 70 darjah. Maka kita perhatikan garis bersilang ini, sudut C dan juga sudut B ialah sudut bertentangan bucu. Maka sudut B nilainya juga adalah sama dengan sudut C, yaitu 70 darjah. Untuk sudut D pula, kalau kita perhatikan dua garis selari tersebut, sudut C dan juga sudut D ialah sudut sepadan. Maka nilai kedua sudut tersebut adalah sama. Jadi kita boleh tentukan nilai sudut D juga adalah 70 darjah. Untuk contoh 6 yang seterusnya, dalam raja di bawah, cari nilai A dan B. Perhatikan untuk nilai A dahulu. Kita gunakan garis selari tersebut, yaitu garis A, B dan juga garis CD. Nilai sudut A. Dan kalau kamu perhatikan bentuknya adalah sudut berselang-seli. Sudut E ini mempunyai nilai yang sama dengan pasangan ataupun gabungan sudut 25 darjah dan juga 42 darjah ini. Maka sudut E sama dengan 25 darjah tambah dengan 42 darjah. Nilai sudut E ialah 67 darjah. Begitu juga dengan sudut B, kalau kita perhatikan sudutnya juga adalah sudut berselang-seli. Tengok contoh yang cikgu lukis di sini. Sudut B mempunyai nilai yang sama dengan sudut 42 darjah. Maka tidak perlu dihitung lagi. Sudut B nilainya ialah 42 darjah. Terus dapat ditentukan nilainya berdasarkan sifat sudut berselang-seli. Itu sahaja video untuk bahagian yang pertama ini. Dalam video seterusnya kita akan tengok untuk sudut dongak dan sudut tunduk dan juga penyelesaian masalah yang berkaitan. Nice.